إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا المصطفى ونبينا المجتبى محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Kaedah yang ke-8 daripada risalah kita 30 Tadabbur Inspiratif, muka surat yang ke-35. Kaedahnya berbunyi wa kunu ma'as sadiqin, bersamalah dengan orang-orang yang jujur. Kaedah ini diambil daripada ayat dalam surah At-Taubah ayat 117 hingga 119. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansari allazina ittaba'uhu fi sa'atil usrah allazina ittaba'uhu fi sa'atil usrati min ba'di ma kana yazighu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alayhim innahu bihim ra'ufur rahim. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Artinya, sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi dan orang-orang muhajirin dan ansar yang mengikutnya berjuang dalam saat kesukaran, sesudah hampir-hampir terpesong hati segolongan dari mereka daripada menurut Nabi yang berjuang. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah amat belas lagi maha mengasihani terhadap mereka. Dan Allah menerima pula taubat 3 orang yang ditangguhkan penerimaan taubat mereka, hingga apabila bumi yang luas ini terasa sempit kepada mereka kerana mereka dipulaukan dan hati mereka menjadi sempit kerana menanggung duka cita, serta mereka yakin bahawa tidak ada tempat untuk mereka lari daripada kemurkaan Allah melainkan kembali bertaubat kepadanya. Kemudian Allah memberi taufik serta menerima taubat mereka supaya kekal bertaubat. Sesungguhnya dialah yang maha penerima taubat lagi maha mengasihani. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu berada bersama-sama orang-orang yang benar. At-Taubah. Hadirin mukminin yang saya hormati sekalian, kaedah ini kaedah ini diambil daripada ayat 119 yang Allah Subhanahu wa taala menyebut wa kunu ma'as sadiqin. Kamu semua kena berada bersama dengan orang-orang yang jujur, yang menceritakan tentang nilai kejujuran. Ceritanya tuan-tuan, dalam ayat 118 tu Allah Ta'ala sebut wa 'ala thalathati alladhina khulifu, terhadap 3 orang yang lambat Allah Ta'ala menerima taubat mereka, dan mereka ini tidak menyertai peperangan Tabuk ataupun peristiwa Tabuk. Tuan-tuan tengok di muka surat 37 36 bawah sekali tu. Kaedah ini berada sebaik sahaja Allah mengkisahkan berkaitan dengan penerimaan taubat dari kalangan mereka yang tidak menyertai peperangan Tabuk, dan lebih khusus lagi tentang 3 orang yang ditangguh penerimaan taubat itu. 3 orang tu, nota kaki yang ke-18, iaitulah Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Ar-Rabi'. Mereka bertiga mengambil sikap untuk tidak mencipta apa-apa alasan bagi membenarkan tindakan mereka yang tidak menyertai peperangan Tabuk. Bahkan mereka memilih untuk bersikap jujur dengan sebab yang sebetulnya.
Tuan-tuan, saya cerita sikit. Ceritanya macam ni. Dalam perang Tabuk, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta para sahabat untuk bersiap dari segi kenderaannya, logistik dan sebagainya. Kerana kita nak pergi ke Tabuk. Sampai Ka'ab bin Malik, ini yang Ka'ab menyebut tentang kisah dia sendiri. Ka'ab kata sampai dekat-dekat dengan masa tu, Ka'ab bin Malik waktu tu musim panas. Dia kata dia balik ke rumah dia, dia tahu orang telah bersiap untuk pergi dan sebagainya, dia tangguh. Dia kata tak apalah, lepas ni dia boleh pergi. Waktu tu kata Ka'ab bin Malik, diri dia sendiri ada persiapan yang lengkap. Dia dah buat persiapan. Tapi orang keluar, Ka'ab bin Malik waktu tu dia sendiri menyebut tentang diri dia, bukan kerana tak mau ikut Nabi, bukan, tapi kerana waktu tu dia berasa, kata dia selesa sikit lah. Balik dia duduk dalam kalangan keluarga dia, dia berasa dia tangguh. Orang pergi sampai ke Tabuk. Nabi SAW duk tanya Ka'ab bin Malik mari ke tak? Nabi duk tanya. Dan ada seorang sahabat yang agak sampai lambat. Nabi tengok, Nabi kata mungkin itu Ka'ab. Tapi ternyata yang sampai itu bukan Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik dia tak pergi. Lepas tu sampai satu keadaan, selesai di Tabuk, apa yang berlaku di Tabuk itu, kisah di Tabuk. Selesai di Tabuk, Tabuk ni lebih kurang 400 km daripada 400 lebih daripada Madinah Al-Munawwarah. Mereka balik sampai di Madinah. Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke masjid. Rasul panggil orang-orang yang tak hadir dalam peperangan tersebut. Mari seorang-seorang. Ka'ab bin Malik kata, setiap kali aku tengok setiap orang memberi alasan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata pergi. Nabi kata okey, tak apa. Ada yang bagi tahu, ya Rasulullah, anak kaum keluarga kami di sini, kami kena jaga mereka. Okey. Ada yang sebut tentang keuzuran, pergi. Sampai kepada Ka'ab bin Malik, Hilal bin Murarah ni, 3 orang ni. Tapi Ka'ab cerita tentang dirinya. Dia masuk, dia kata, waktu tu dia berbelah bagi. Dia tahu orang yang sebelum dia tu, apabila diberikan alasan kepada Nabi terima, tak apa, pergi. Tapi bila sampai kepada dia tak ada pilihan lain melainkan untuk dia bertindak jujur dengan dirinya. Dia kata tak ada apa yang menghalang aku untuk pergi melainkan kerana sikap diriku sendiri. Rasulullah SAW kata kepada dia, balik sehingga datang arahan daripada Allah. Balik. Ka'ab bin Malik kata, bermula daripada hari itu, bila dia mai ke masjid, Nabi tak tengok muka dia. Dia perosah nak tengok Nabi. Bila Nabi nampak, Nabi akan kalih lain. Sebab arahan daripada Allah, mereka ini hendaklah dipulau. Mereka ini hendaklah dipulau sebagai satu ta'dib, satu pengadaban daripada Allah. Allah Ta'ala nak mengadabkan mereka ini. Dan ya, 3 orang ni, sampai mereka duduk di rumah mereka pergi berkata, Al-Quran kata apa? Ayat ni, hatta dhaqat alaihimul ardu bima rahubat. Sampai mereka berasa bumi yang mereka duduk tu penuh dengan keadaan sesak, dalam keadaan apa? Dia sempit. Bumi yang luas ni dia rasa sempit. Tuan-tuan jangan bayang macam zaman kita ni, dengan ada segala WhatsApp, segala apa semua ni. Itu bukan keadaannya begitu. Duduk dalam keadaan tak ada sebarang kemudahan itu. Ka'ab bin Malik cerita, dia pernah berjumpa dengan anak menakan dia. Bagi salam ke anak menakan dia, anak menakan dia kumit jawab salam. Lepas tu dia kata, ni aku tak boleh tak pergi tang mana. Kawan tu tak bercakap dengan dia. Dia pergi ke pasar-pasar Madinah, orang semua pakat. Orang buat tak tahu kat dia. Di kalangan mereka bertiga ni, yang paling muda adalah dia. Yang 2 orang lagi tu, mereka 2 orang ni kira teriak ya, menangis saja. Adapun Ka'ab bin Malik ni, dia keluar jumpa sampai Raja Ghassan hantar surat mai ke Ka'ab bin Malik. Wahai Ka'ab, kami berasa duka cita atas perbuatan sahabatmu kepadamu, Muhammad. Atas perbuatan Muhammad kepada kamu, kami berasa duka cita. Mai ke tempat kami nak bagi segala-galanya. Ka'ab bin Malik ronyok atas tu. Sampai dah beberapa ketika duduk di rumah, tuan-tuan, duduk dalam keadaan yang seumpama tu, mai arahan baru pula, isteri hendaklah balik ke rumah keluarga mereka.
Ka'ab bin Malik tanya kepada orang yang bawa utusan tu, apakah makna dia aku perlu talakkan isteri aku? Jawab oleh utusan tu, dia kata tak, pisah untuk sementara, balik ke rumah dia. Murarah, orang yang agak tua, minta izin kat Nabi. Tak apa, kami tak bercakap pun tak apa dengan suami kami, tapi isteri ni kata kami akan memberikan hak kami, maksudnya kami nak kena jaga mereka dan sebagainya. Isteri Ka'ab dengar, isteri Ka'ab kata, macam mana kalau saya juga pergi minta? Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, isteri dia kata, Ar-Rasul pasti akan bagi. Ka'ab kata tak perlu, balik. Hatta ya'ti ya amrullah, sampai datang macam mana Allah Ta'ala nak susul kita, balik. Isteri dipisahkan, orang tak bercakap, keluar di atas muka bumi ni. Al-Quran tak gambar punya tu, hatta iza taqat, dia jadi sempit muka bumi ni. Hatta iza taqat alaihimul ard, muka bumi ni jadi sempit. Sana orang tak cakap, sini orang tak cakap, pergi ke masjid orang tak cakap dan sebagainya. Duduk dalam keadaan cukup tersempit, sempit dadanya, berasa muka bumi ni sempit. Hatta idza daqat alaihimul ardu bima rahubat. Dalam keadaan tu pun Ka'ab bin Malik kata, tawakal aku, iman aku kepada Tuhan tidak berkurang. Sampailah satu pagi lepas sembahyang subuh, hatta lepas sembahyang subuh, dia dengar satu suara yang menjerit-jerit datang ke arah rumah dia. Dia kata, abshir, berilah kabar gembira, berilah kabar gembira, berilah kabar gembira, terimalah kabar gembira wahai Ka'ab, kesalahan kamu telah diampun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ka'ab bin Malik terus keluar, pergi ke masjid, bertemu dengan Nabi, tanya kat Nabi, ya Rasulullah, kerana Tuhan berasa kesian kat kami ke, Tuhan maafkan kami, ataupun ini arahan daripada Allah, ini pemberian daripada Allah? Laqad taballahu 'alal mu'minin, laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar ila akhir. Ayat ini menyatakan Allah telah memberikan taubat kepada kamu. Tuan-tuan, apa kesalahan mereka? Kesalahan mereka bukan besar. Kesalahan mereka itu dilihat asalnya itu adalah kerana mereka keluar, mereka tak keluar bersama dengan orang lain. Tetapi kenapa mereka diberikan takdib, pengadaban sebegitu rupa? Kerana mereka menjadi orang yang jujur. Nilai kejujuran itulah yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, wa kunu ma'as sadiqin, kamu kena jadi bersama-sama dengan orang yang jujur. Walaupun dalam mereka ditakdib, mereka diberikan pengadaban dengan begitu teruk, siapa pun tak boleh cakap, siapa pun tak boleh cakap. Pergi masjid, tengok kanan, tengok kiri, orang buat tak tahu. Masuk pasar, orang buat tak tahu. Pergi jumpa dengan anak menakan buat tak tahu. Orang luar pula dengar, mai jumpa, nak bagi ruang kepada dia. Tapi mereka dapat sabat, mereka dapat kukuh dengan pendirian itu. Akhirnya Allah Ta'ala berikan kedudukan yang cukup istimewa. Ka'ab bin Malik kata, mundu yawma idzin, sejak daripada hari itu, aku tidak pernah berpaling lagi ke belakang, dan sesekali aku tidak akan bertindak memberikan alasan dalam hidupku, melainkan alasan yang benar-benar berlaku dalam hidupku. Ka'ab bin Malik, dia dalam riwayat tu dia sebut kepada anak dia cerita panjang ni, dan dia kata, sejak daripada hari itu Al-Quran telah benar-benar mendidik aku, jadilah bersama-sama dengan orang yang jujur. Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, muka surat yang ke-37. Kerana kejujuran, penginggan yang kedua atas tu, kerana kejujuran itulah menyebabkan Allah mengangkat darjat mereka, sehingga dengan mengkhususkan penyebutan 3 orang ini untuk diisytiharkan penerimaan taubat mereka itu. Itulah tingginya nilai jujur. Sekalipun mereka dikenakan tindakan, mereka tetap bersikap jujur, kerana sikap jujur itu akan memudahkan urusan dengan Tuhan dan mengharmonikan urusan sesama manusia. Namun persoalan yang sedang membelit kita adalah sikap tidak jujur dalam berkata, tidak menunaikan janji, dan saling menyuap rasuah sesama umat adalah penyakit yang amat parah dan sedang dideritai oleh umat ini. Soalnya, kenapakah ini berlaku di kalangan umat yang membaca kaedah ini? Jawapannya tidak lain adalah kerana kefahaman yang tidak tepat terhadap persoalan ini, dan maruah
serta rasa hati mereka telah mati. Ibnu Ma'in ditanya berkaitan perkara ini. Beliau menukilkan ungkapan Imam Asy-Syafi'i, demi Allah, kalaulah berdusta itu halal, nescaya maruah manusia akan menghalang mereka untuk berdusta. Kalaulah berdusta itu halal, bohong itu halal, kata Imam Asy-Syafi'i, tapi maruah manusia itu, maruah itu akan menghalang mereka daripada berkata bohong. Kerana itulah kita sebut, tuan-tuan, pasal apa masalah orang baca ayat ni, wa kunu ma'as sadiqin, tapi nilai kejujuran itu hilang, tidak lain kerana maruah dan rasa kenal diri, rasa hati itu telah hilang, telah mati. Nabi SAW kata, istafti qalbak, tanyalah jantung hatimu untuk buat keputusan. Jantung hati kita, tuan-tuan, dia akan cenderung ke arah kebaikan. Tapi bila rasa dan jantung hati kita mati, maka kejujuran akan mati bersama dengan keadaan tersebut. Imam Asy-Syafi'i kata, kalaulah berdusta itu halal dalam agama ini, nescaya maruah kita akan menghalang kita daripada berlaku dusta. Pedoman kaedah, seorang yang jujur dalam perkataan dan tindakan akan sentiasa dibantu dalam tindakannya, seperti dalam surah Yusuf ayat 51. Dalam surah Yusuf ayat 51. Sedangkan mereka sedang berjalan ke arah syurga, Ali Imran ayat yang ke-17 yang menyebut orang yang benar, orang yang jujur sedang berjalan ke arah syurga. Mereka akan berjaya melepaskan diri dari kedahsyatan hari kiamat, Al-Maidah 119, dan mereka juga akan sentiasa menerima keampunan daripada Allah, Al-Ahzab 35. Lalu untuk melahirkan masyarakat yang harmoni dan mendapat keampunan, sikap jujur ini perlu dipupuk dan disemai secara berterusan dalam semua segmen kehidupan. Kaedah ini nak ajak kepada kita apa? Tentang keperluan untuk menyemaikan kejujuran. Tuan-tuan, dalam banyak masyarakat, kita bukan kehilangan teknokrat, kita bukan kehilangan golongan profesional, tapi dalam banyak segmen kehidupan masyarakat, kita kehilangan kejujuran. Jujur itulah yang akan menyebabkan masyarakat itu akan diharmonikan dan mereka akan saling mengharmoni sesama mereka. Jujur. Allah Ta'ala kata, wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu berada bersama-sama dengan orang yang jujur. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Malam ni, tuan-tuan, dalam kaedah yang pertama untuk malam ni, kita dapat satu pengajaran. Dalam hidup ini, bukan tentang profession kita, bukan tentang nilai-nilai yang lain, tetapi nilai yang paling penting untuk berada di depan adalah nilai kejujuran. Innahu wa kunu ma'as sadiqin. Kamu kena berada bersama-sama dengan orang yang jujur. Kaedah yang ke-9 daripada surah Yusuf ayat 88 hingga 90. Innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Siapa yang bertakwa dan bersabar, Allah tidak menghilangkan ganjaran kepada para pelaku kebaikan. Kaedah ini diambil daripada ayat surah Yusuf ayat 88 hingga 90. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma dakhalu alayhi qalu ya ayyuhal azizu massana wa ahlana ad-durru wa ji'na bi bida'atin muzjah fa'awfi lana al-kayla wa tasaddaq alayna innallaha yajzil mutasaddiqin. Qala hal 'alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi iz antum jahilun? Qalu a innaka la anta Yusuf. Qala ana Yusuf wa hadha akhi qad manna Allahu alayna innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Maka bertolaklah mereka, anak-anak Nabi Yaqub, ke Mesir, dan setelah mereka masuk menghadap Yusuf, berkatalah mereka, wahai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah menderitai kesusahan kemarau, dan kami datang dengan membawa barang-barang yang kurang dan tidak berharga, bida'atin muzjah, yang tidak untuk menjadi tukaran bagi benda-benda makanan negeri ini. Oleh itu, sempurnakanlah sukatan bekalan makanan bagi kami dan mendermalah kepada kami. Sesungguhnya Allah membalas dengan sebaik-baik balasan kepada orang-orang yang bermurah hati, menderma. Yusuf berkata, tahukah kamu betapa buruknya apa yang telah kamu lakukan kepada Yusuf dan adiknya semasa kamu masih jahil, tentang buruknya perbuatan yang demikian.
Mereka bertanya dengan hairan, a innaka la anta Yusuf, engkau ini Yusuf kah? Dia menjawab, yakni Yusuf menjawab, akulah Yusuf dan ini adikku Bunyamin. Sesungguhnya Allah telah mengurniakan nikmatnya kepada kami. Sebenarnya sesiapa yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak menghilangkan pahala kepada orang-orang yang berbuat kebajikan. Tuan-tuan, Al-Quran tu kitab yang penuh dengan keindahan. Al-Quran ni tuan-tuan, kitab yang penuh dengan keindahan. Dan keindahan itu dijelaskan lagi oleh Al-Quran dalam banyak-banyak kisah Al-Quranul Karim. Kisah yang paling baik, ahsanal qasasi, kisah yang paling baik yang Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi dalam Al-Quran adalah kisah Yusuf alaihi salam. Muqaddimah surah Yusuf, awal-awal surah Yusuf, Allah Ta'ala sebut ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Quran. Dalam Al-Quran ini, kisah yang paling baik yang pernah kami kisahkan kepada kamu wahai Muhammad adalah kisah Yusuf. Orang bertanya, para sarjana mencari jawapan. Kenapa surah Yusuf itu dianggap sebagai surah yang paling baik, ataupun surah Yusuf itu dianggap sebagai kisah yang paling baik, kisah yang paling indah? Kerana kisah ini menceritakan tentang hakikat keindahan hidup. Tuan-tuan, dalam hidup kita ni tuan-tuan, perkara yang paling indah adalah sabar. Allah Ta'ala melukiskan dalam Al-Quranul Karim, fasabrun jamil, surah Yusuf, fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Sabar itu satu perkara yang cukup indah. Ada sahabat-sahabat kita, saya tak ingat siapa, ada sahabat kita yang dia tulis, ada malam ni, dia tulis dalam WhatsApp dia, bila kita buka tu WhatsApp dia tu, dia tulis kata-kata description dia adalah fasabrun jamil wallahu fasabrun jamil. Sabar itu satu perkara yang cukup indah. 7 kali Allah Ta'ala ulang dalam Al-Quran, dalam surah Yusuf. Keindahan surah Yusuf adalah pada keindahan sabar. Keindahan surah Yusuf adalah pada keindahan sabar. Keindahan surah Yusuf adalah kerana surah ini menceritakan tentang manusia. Cerita tentang manusia. Siapa manusia itu? Cerita tentang kecintaan, kasih sayang seorang bapa yang bernama Yaqub. Nabi pun tuan-tuan, dia ada perasaan kasih dia. Dan kasih ini satu perkara yang biasa di kalangan anak-anak. Allah Ta'ala takdirkan ramai-ramai anak kita, 6, 7 orang, 8 orang anak-anak kita tu, satu orang yang memang menjadi cukup special dengan kita. Boleh jadi kerana dialah yang paling banyak bagi duit, boleh jadi kerana dialah yang paling tidak menyusahkan kita, boleh jadi kerana dialah yang sering membantu kita daripada kecil, boleh jadi dia yang paling sulung dan sebagainya. Tapi Allah Ta'ala, bila kita baca surah Yusuf, sebenarnya dia menceritakan tentang manusia, perasaan kasih. Di kalangan manusia tuan-tuan, dia ada satu perasaan yang namanya perasaan dengki. Orang kita Melayu ni sebut hasad, dengki. Hasad tu bahasa Arab, dengki tu bahasa Melayu. Kita nak sebut, kata ini perasaan yang ada kepada manusia, gabung dua-dua, hasad, dengki. Hasad tu makna dia dengki, dengki tu makna dia hasad. Taukid lafzi, kita sebut 2 kali, hasad, dengki. Satu lagi, syak wa sangka. Sangka tu maksud dia syak, syak tu maksud dia sangka, bubuh waw tengah bagi jadi Arab, syak wa sangka. Ini bahasa Arab yang kita gabungkan. Hasad ni tuan-tuan, dia ada. Dan Al-Quran surah Yusuf menceritakan tentang hasadnya adik-beradik Yusuf kepada Yusuf. Pasal apa? Pasal kasih bapa. Pasal kasih si bapa. Sampai dia buat satu konspirasi. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, dia buat satu konspirasi bagaimana untuk kita bunuh Yusuf. Dia berbincang sama-sama mereka ni. Quran cerita. Tuan-tuan, hasad dengki ni dia boleh bawa sampai bunuh tuan-tuan. Tuduh sikit-sikit ni benda biasa ya. Kerana hasad, kerana berbeza pandangan, kerana apa semua dalam manusia. Akhirnya dia bawa teori-teori yang pelik dan ganjil ini, benda biasa ya, sampai ke tahap membunuh anak Nabi tuan-tuan. Anak Nabi, bukan orang kampung ibu tak, anak Nabi. Duduk di Kanaan, di Palestin. Mereka buat perancangan, kita kena bunuh. Kita kena bunuh Yusuf. Kita kena bunuh Yusuf. Akhirnya mereka pergi minta ke ayah mereka, macam mana kami nak bawa dia untuk berkelah. Ayah dia bagi, mereka pergi
lepas buat satu perundingan, akhirnya mereka kata jangan bunuh dia nampak kejam sangat, kita lempak dia masuk dalam telaga, bunuh secara makna tidak terus. Akhirnya bila dah selesai Yusuf dilempak dalam telaga, kita nak buat macam mana? Mereka buat satu perancangan, dan ini yang namanya konspirasi. Konspirasi ini tuan-tuan, bila-bila pun dalam kisah mana pun, termasuk dalam kisah Yusuf, yang namanya konspirasi ini tuan-tuan, dia akan ada unsur-unsur yang benda biasa-biasa ataupun kita sebut bodoh-bodoh ya, kita boleh tahu dia adalah satu pembohongan dan pendustaan. Demikian yang berlaku dalam kisah Yusuf. Dia pergi malam dia balik, berjumpa dengan waja'u abahum 'isha'an yabkun qalu ya abana inna zahabna nastabiqu wa tarakna yusufa 'inda mata'ina fa akalahu adh-dhib. Balik beritahu kat ayah depa, ya wahai bapa kami, minta maaf banyaklah, kami pergi pagi tadi ni, kami tinggal Yusuf di satu tempat, nastabiqu, kami tinggal Yusuf dan kami berlumba lari, kami tinggal Yusuf di satu tempat, bila kami mai tengok dia telah dimakan oleh serigala. Salah seorang tu dia kata kalau ayah tak percaya, ni baju Yusuf yang penuh berlumuran dengan darah. Darah tu darah yang di sebelah kambing, dia letak darah tersebut. Yakub pegang baju tu, serigala bodoh mana ni? Yang namanya konspirasi tuan-tuan. Serigala bodoh mana ni, dia boleh makan Yusuf, buang baju elok ya, luah pula darah di atas tu. Pok tu tepuk dari Allahu Akbar. Yang namanya konspirasi. Sepanjang sejarah tuan-tuan, yang nama kata konspirasi, kadang-kadang dia nampak perancangan dia buat tu cukup cantik dah, sampai hujung-hujung tu tak cantik, dirongkai oleh kejahatan mereka sendiri. Cerita tentang dengki, cerita tentang kasih, cerita tentang sedih. Nabi Yakub sampai satu ketika sedih ni tuan-tuan, benda yang duduk dalam kehidupan kita. Ada 8 benda yang Nabi SAW suruh kita minta pagi-pagi. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Antara dia, ini sunnah Nabi dalam zikir pagi dan petang, Nabi suruh kita baca 3 kali 8 benda yang kita diminta untuk berlindung dengannya. Salah satunya adalah hammi wal hazan, daripada duka cita dan sedih. Sedih ni tuan-tuan, dia akan membunuh kita. Sedih ni sikap kita, makna sifat manusia kadang-kadang dia ada masa sedih, kadang-kadang dia ada masa gembira, tapi sedih yang melampau, sedih yang tidak diurus dengan baik, sedih yang tidak diurus kesedihan itu dengan baik, akan menyebabkan manusia akan bunuh diri, akan menyebabkan manusia akan buat tindakan yang luar daripada batasan pemikiran manusia. Manusia akan buat macam tu. Kerana sedih tuan-tuan, orang mengamuk. Kerana sedih, orang nak loncat turun terjun daripada mana-mana bangunan. Kerana sedih, kerana susah hati, kerana duka cita. Nabi ajak kat kita, mintalah kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, tolonglah ya Allah, aku berlindung denganmu ya Allah daripada sikap duka cita, sifat duka cita dan sifat sedih. Bukan tak boleh sedih, bukan tak, manusia kadang-kadang kita berduka cita, tapi yang sebenarnya Nabi ajar kepada kita untuk kita minta kepada Allah supaya kita boleh keluar daripada kemelut jiwa kita dan kita dapat menguruskan kesedihan kita itu dengan tepat. Ini cerita dalam surah Yusuf yang kata ahsanul qasas, kisah yang paling baik. Yakub sampai satu ketika dia mengadu kepada Tuhan. Dia menggunakan kalimah mengacung. Mengacung ni tuan-tuan, kita sudah hilang kelakian kita. Kita nak pergi mengadu kepada satu-satu pihak tu, kita dah hilang segala kekuatan kita, habis dah. Segala ego kelakian kita tu hilang, ego kebesaran kita tu hilang. Barulah kita menggunakan kalimah mengacung. Tak tahu tempat lain dah tuan-tuan. Bukan borak-borak biasa, bukan cerita kedai kopi, bukan cerita laki dan bini dah. Ni habis upaya dah. Nabi Yakub menggunakan kalimah apa? Aku mengacung kepadamu ya Allah. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Dia menggunakan kalimah ini. Sesungguhnya, hanya saja, tuan-tuan mengaji dalam ilmu bahasa Arab ni, innama alif ada hamzah di bawah, alif dibaca dengan baris kasrah. Innama alif nun mim alif, atas mim tu ada tasydid. Perkataan innama asal daripada dua kalimah innama.
Perkataan ini dalam bahasa Arab dipanggil apa? Dipanggil dengan innama adatu hasrin. Apa makna adatu hasrin? Secara mudah-mudahnya terjemahan dia macam ni. Setiap kali kita jumpa kalimah innama, hanya saja, tak ada jalan lain dah, tak ada kaedah lain dah, tak ada jalan lain, tak ada kaedah lain, tak ada cara lain, itu disebut innama. Innamal a'malu binniyat, hanya saja satu-satu amalan itu akan diberikan ganjaran, diberikan pahala, terima ataupun tidak berdasarkan kepada niat. Innama. Nabi Yaqub menggunakan kalimah innama. Aku tak ada jalan lain dah, aku tak ada kaedah lain dah. Sedihnya aku, anak-anak aku berhasad rezeki sesama mereka. Anak aku satu tak tahu dibawa ke mana. Nabi Yaqub tak sebut kata Nabi Yusuf mati, diuji sebegitu rupa. Lalu dia kata innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Tak ada tempat lain untuk aku mengadu, aku mengacum, aku bagi tahu betul-betul, mengacum kepada Tuhan. Hilang segala upaya dah, melainkan kepada Tuhanku segala kesedihanku dan juga segala susah hatiku aku sampaikan kepadanya. Inilah juga yang digunakan oleh baginda Nabi. Perkataan mengacum inilah juga yang digunakan oleh baginda Nabi SAW. Tak tahu nak mengadu hutang lain dah, hilanglah segala rujulah, segala kelakian tu, kejantanan tu, kehebatan, keegoan sebagai seseorang yang hebat tu. Habis dia rendahkan sampai dalam peristiwa Taif. Bila balik daripada jumpa dengan orang Taif tak terima Nabi. Mereka baling Nabi, mereka punggai Nabi, mereka hantam Nabi, mereka kata macam-macam kat Nabi. Nabi masuk dalam satu kebun, yang kebun itu dijaga oleh seorang yang bernama Addas. Dan Addas ini berasal daripada orang kampung Yunus bin Matta. Kampung dia tu, dia ni beragama Nasrani. Bila dia dengar Nabi baca beberapa ayat, dia kata inilah ayat yang dibaca oleh orang kampung aku yang bernama Yunus bin Matta, kampung Nabi Yunus. Nabi kata apa? Nabi angkat tangan mengadu kepada Allah. Allahumma inni ashku ilaika. Ya Allah, aku mengadu kepadamu ya Allah, aku mengacum kepadamu ya Allah. Habis dah segala hela aku, tak ada kaedah dah. Aku hanya tempat mengadu aku adalah kepadamu. Dha'fata quwwati, lemahnya kekuatan aku. Wa qillata hilati, dah sedikit dah strategi aku. Habis dah segala hela, semua dah dibuat. Ketika hilang segala kejantanan, kelakian, keegoan, kebesaran, kehebatan, ketika itu tak ada tempat untuk kita mengacum melainkan ila rabbil alamin, kepada Tuhan semesta alam. Surah Yusuf menceritakan itu. Yusuf didengki oleh adik-beradik dia, lempak dalam penjara, lempak dalam telaga. Lepas tu ada orang mai, mereka bubuh telaga tu. Allah Ta'ala cerita detail dalam surah Yusuf. Mereka bubuh timba nak ambil ayak. Tiba-tiba yang naik itu adalah seorang budak comel. Bawa pergi ke Mesir, mereka jual budak ni. Sebab pokok dia adalah pokok pedagang ni. Pokok pedagang ni dia kira nak jual ya. Apa boleh jual, dia jual semua. Dia jual. Termasuklah budak comel ni pun dia jual. Jual, akhirnya sampai kepada Al-Aziz, membesar dalam istana. Daripada rumah kecil di Kanaan, daripada keluarga besar, masuk dalam telaga, bawa ke istana. Sampai bila Yusuf alaihissalam, dia ni adalah ahsanun nas, manusia yang dari segi surahnya, dari segi gambaran rupanya, dia orang yang handsome, dia orang yang cantik. Maka timbullah pada waktu itu apa yang disebut oleh Al-Quranul Karim tentang godaan yang dibawa oleh Imra'atul Aziz. Al-Quran kata Imra'atul Aziz turawidu fataha an nafsiha. Imra'atul Aziz, isteri Al-Aziz. Tak tahu dia punya riwayat bila mai kat orang Malaysia ni Zalikha. Mai lagi turun bawah lepas kata nama dia Zulaikha. Zulaikha, wallahu alam. Itu dia mai kat mana? Kata isteri Al-Aziz ini, dia telah menggoda Yusuf. Akhirnya dengan godaannya itu nak tutup nama isteri Al-Aziz ni, maka Yusuf telah dihantar ke dalam penjara. Dalam penjara dia berkawan, dia bergaul dengan orang. Satu orang insan yang baik ini tuan-tuan, di mana-mana duduk pun dia akan memberikan manfaat kepada orang, dan itulah Yusuf. Sampai akhirnya sahabat dia dalam penjara dapat dilepaskan, dan Raja Mesir pada waktu itu, bukan Al-Aziz, Raja Mesir, dia telah bermimpi. Mimpi itulah telah ditakbir oleh Nabi Yusuf. Akhirnya Nabi Yusuf keluar, dan Nabi Yusuf telah diberikan tawaran untuk memegang kerajaan.
bersama-sama mentadbir negara. Nabi Yusuf kata, kalau nak lantik aku, Rabbi ja'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Kalau nak lantik aku, lantiklah aku menjadi menteri perbendaharaan negara, menteri keuangan. Pasal apa? Ciri yang ada kepada menteri perbendaharaan ni, aku ada. Hafizun, aku ni seorang yang cukup memelihara amanah, dan alim, aku tahu macam mana cara nak turunkan dan nak deliverkan segala hasil mahsul negara ini. Akhirnya Yusuf duduk di tempat dia sampai berlakulah zaman kemarau. Waktu zaman kemarau itulah mereka mai jumpa dengan Yusuf. Okey, ceritanya. Bila mereka mai jumpa dengan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, maka inilah ceritanya. Mereka pun sebut tentang mereka ni susah dan sebagainya. Yusuf tanya, Yusuf kata, hampa tak ingat ke hampa buat apa kepada Yusuf dulu ni? Iz antum jahilun, ketika kamu masih jahil dulu ni. Mereka pun sedang. Mereka kata dia ni Yusuf. Mereka tanya, ainnaka la anta Yusuf? Kamukah Yusuf? Nabi Yusuf kata, qala ana Yusuf wa hadha akhi. Aku Yusuf, ini saudaraku Binyamin. Innahu man yattaqi wa yasbir. Terus dia bagi tahu kaedah dalam hidup ini, tuan-tuan. Innahu man yattaqi wa yasbir, sesungguhnya siapa yang bertakwa dan bersabar, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, Allah tidak akan menghilangkan pahala bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. Keterangan kaedah muka surat 40. Kaedah ini perlu diaplikasi dalam interaksi antara hamba dengan Tuhannya, sekaligus juga ketika mereka berhubungan sesama mereka. Kaedah ini adalah penenang bagi mereka yang bekerja tanpa mengharapkan balasan daripada manusia. Takwa dan sabar adalah dua penenang yang akan memelihara diri para pelaku kebajikan dari bersikap dendam apabila usaha mereka diiri hati oleh musuh mereka. Dan ia juga proses untuk mendidik supaya lebih ikhlas dalam berkarya. Apa itu takwa? Apa itu sabar? Tuan-tuan, dalam kita bekerja ni, tuan-tuan, dia ada dua benda. Satu takwa, satu sabar. Sebelum tu, tuan-tuan tengok dalam bahasa Arab, perkataan tuqa, ta, qaf, ya maksurah, alif maksurah. Alif maksurah ni ya yang tak ada titik tu. Ya yang tak ada titik tu dia panggil alif maksurah, tuqa. Daripada perkataan tuqa inilah keluarnya perkataan at-taqwa. Dan daripada perkataan tuqa inilah juga keluarnya perkataan itqan. Allah Ta'ala, Nabi SAW sebut, innallaha yuhibbu an idza amila ahadukum an yutqinah. Allah Subhanahu wa Ta'ala cukup suka apabila seseorang daripada kalangan kamu bekerja, dia akan bekerja dengan itqan. Takwa, tuan-tuan, adalah kualiti ketakutan kepada Allah. Satu amalan yang dibuat itu kerana khasyah, kerana takut kepada Allah Azza wa Jalla. Itu takwa. Manakala itqan adalah satu kerja yang dilakukan dengan penuh ketelitian bagi mencapai kualiti dalam amalan bersandarkan kepada sunnatullah. Takwa bicara tentang syariatullah, manakala itqan dia berbicara berkaitan dengan sunnatullah. Satu orang yang bekerja, dia buat secara teliti. Dia tengok teliti dia. Teliti ni, tuan-tuan, dia bukan mengada-ngada teliti. Dia teliti sungguh. Hak tu ketelitian tu. Dia teliti sungguh. Ketelitian itu akan menjamin kejayaan satu-satu kerja yang dia buat. Satu orang cikgu yang mengajar dengan penuh ketelitian, itqan. Satu orang pekerja mahir, dia bekerja dengan penuh ketelitian. Satu orang pekerja buruh, dia kerja dengan penuh ketelitian. Itulah itqan, ketelitian itu. Manakala dalam amalan hubungan dengan Allah Azza wa Jalla, kita perlu kepada unsur at-taqwa. Okey. Apa itu takwa dan apa itu yang disebutkan sebagai sabar yang Nabi Yusuf bagi kat kita malam ni? Hidup kita ni, kalau kita bertakwa dan sabar, dalam konteks hidup kita tambah tadi ni, kita beritqan dan kita sabar, itu akan menentukan kejayaan pekerjaan kita. Apa itu takwa? Banyak takrifan takwa dan sabar yang telah kita hafal. Antaranya ialah takwa ialah melaksanakan titah perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah dalam semua keadaan. Manakala sabar merujuk kepada menahan diri dalam melakukan kemakrufan, meninggalkan kemaksiatan dan bersabar berhadapan dengan pelbagai rintangan dan cubaan dalam hidup. Lalu, apakah rahsianya Allah menggabungkan kedua-duanya,
takwa dan sabar dalam kaedah ini. Kerana takwa kesannya adalah dalam perlakuan segala titah perintah, manakala sabar kesannya dalam meninggalkan titah larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa makna takwa? Nota kaki yang ke-20 itu merujuk kepada Jami' Ar-Risalah Ar-Rasail jilid yang pertama muka surat 38. Apa makna takwa? Takwa ni banyak takrif dia. Antara dia adalah imtithalu awamirillah. Kita ikut segala titah perintah Allah, kita tinggal segala larangan Allah, sama ada dalam keadaan sembunyi ataupun dalam keadaan terbuka. Ramai orang pun kita buat apa yang Allah Ta'ala suruh, duk seorang-seorang pun kita buat apa yang Allah Ta'ala suruh. Ramai orang pun kita tinggal larangan Allah, duk seorang-seorang pun kita tinggal larangan Allah. Itu takwa. Sabar ni pula apa? Sabar ni kita tahan diri kita dalam melakukan kema'rufan, tahan diri kita dalam meninggalkan kemaksiatan walaupun kita duduk seorang-seorang. Sabar berhadapan dengan pelbagai rintangan hidup. Dalam hidup kita ni tuan-tuan, Allah Ta'ala tentukan yang nama kata kehidupan, kita akan berhadapan dengan masa depan yang kabur. Sehari nak jadi apa kita bukan tahu, esok nak jadi apa kita bukan tahu. Berhadapan dengan segala ketentuan. Kalau kita boleh guna, sepatutnya tak gunalah, tak tahu tak cari kalimah apa. Hidup ini adalah kita memperjudikan tentang nasib kita. Kita tak tahu tuan-tuan. Dan ia menentukan kepada kesabaran. Nabi SAW sebut, ajaban li amril mu'min. Cukup pelik urusan orang yang beriman ni. Urusan dia jadi macam mana pun baik. Kalau dia dapat kebaikan, dia bersyukur, fakana khairullah, itu baik untuk dia. Kalau dia dapat di sebaliknya, dia dapat keburukan, dia bersabar, fakana khairullah, itu adalah yang terbaik untuknya. Surah Ali Imran Allah Ta'ala tutup dengan apa? Ya ayyuhalladzina amanu sabiru, wahai orang yang beriman, bersabarlah kamu, wasabiru, dan jadilah kamu orang yang sabar. Tak cukup dengan sabar saja, kamu kena jadi dengan orang yang sabar. Lalu Allah Ta'ala, kenapa Allah Ta'ala mencantumkan innahu may yattaqi wa yasbir? Tuan-tuan, dalam Jami' Ar-Rasail disebut kerana takwa itu berkaitan dengan segala titah perintah Allah, manakala sabar itu kesannya dalam meninggalkan titah larangan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang menjalani hidup dengan dia tanya apa yang Allah Ta'ala titahkan, titah perintah, dan dia juga tanya tentang apa titah larangan Allah. Innahu may yattaqi wa yasbir. Orang yang bertakwa dan sabar, itu adalah jalan untuk dia berjaya. Pedoman kaedah, tumpuan dalam pengajaran agama hendaklah tertumpu dalam dua hal ini: membina semua segmen masyarakat dari raja sehinggalah rakyat bawahan supaya berusaha untuk meningkatkan takwa dan sabar. 21. Nota kaki yang ke-21. Dengan memperbanyakkan pengajaran dan pembacaan berkaitan tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa, yang menjadi tonggak kepada pembinaan generasi bertakwa dalam semua peringkat masyarakat. Nota kaki yang ke-22. Dengan memahamkan masyarakat dalam semua peringkat bahawa dunia ini hanya boleh dikongsi dengan lestari apabila setiap pihak sentiasa berada dalam zon sabar sesama mereka. Tuan-tuan, antara perkara yang perlu diajar, antara perkara yang perlu dijadikan keutamaan adalah tentang tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs ni apa? Bagaimana mendidik jiwa, mendidik nafsu kita. Semua tuan-tuan. Allah Ta'ala kata dalam surah Asy-Syamsi, wa nafsi wa ma sawwaha. Allah Ta'ala yang jadikan nafsu, dan dialah yang membolakkan, dialah yang menentukan pengembangan dan sebagainya tentang nafsu ni. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah Ta'ala lah yang memberikan kepada nafsu itu ilhamnya, yang dikata apa? Ilham ke arah fujur, ke arah jahat, dan dialah juga Allah yang memberikan ilham ke arah yang baik. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fujur, jahat, taqwaha, yang taqwa, yang baik. Allah Ta'ala yang ilhamkan. Maka tazkiyatun nafs ini perlu diajar, perlu diajar, perlu dididik. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam banyak keadaan baginda mendidik jiwanya. Ketika baginda sallallahu alaihi wasallam menjadi menjadi ketua kepada negara Madinah Al-Munawwarah pada waktu itu, dia menjadi pemimpin besar. Ketika dia menjadi pemimpin besar, dia tetap mengingatkan dirinya bahawa dia adalah insan, dia adalah manusia.
Allah Ta'ala sebut tentang baginda Nabi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kamu seorang rasul yang sifatnya cukup berlemah lembut. Dia cukup rasa derita kalau kamu derita. Ar-Rasul ini dia duduk bersama-sama dengan masyarakat, dan itu adalah sebahagian daripada tazkiyatun nafs, pendidikan jiwa yang perlu ada. Tuan-tuan, insan sebesar mana pun dia, apabila dia jiwanya tidak terdidik, dia jadi raja yang zalim. Dia jadi ulama yang jahat. Dia jadi pemerintah yang kurang. Dia jadi peniaga yang menindas. Jadilah apapun, apabila jiwa tidak terdidik, dia akan menyebabkan potensi dirinya itu akan terpalam dengan sikapnya yang sombong dan angkuh. Kerana saya dan tuan-tuan adalah manusia. Allah Azza wa Jalla kata apa? Innal insana la yatgha. Yang kata nama manusia, saya dan tuan-tuan, kita semua. Innal insana la yatgha. Sesungguhnya manusia itu akan bersikap melampau batas. Bila? Ar-ra'ahu istaghna. Apabila dia melihat kekayaan duduk di depannya. Kaya itu makna dia apa? Lebih. Apabila dia merasa lebih ilmu daripada orang lain. Apabila dia merasa lebih kehebatan daripada orang lain. Apabila dia merasa lebih kuasa daripada orang lain. Apabila dia merasa lebih harta daripada orang lain. Dia merasa hebat. Waktu itu dia akan mula istaghna. Waktu itu dia akan mula la yatra. Dia akan mula menjadi taghut. Dia mula melampau batas. Lalu dia sentiasa perlu diingat, perlu dididik dengan Al-Quranul Karim, dididik dengan tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Sampai akhirnya bekalan yang dia bawa apa? Innahu may yattaqi wa yasbir. Saya nak tutup tuan-tuan malam ni punya kuliah insya-Allah dengan kisah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz tuan-tuan, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dia telah didahului oleh khalifah-khalifah yang ramai. Dan khalifah-khalifah itu ada rekod yang kita boleh baca lah, rekod mereka. Tapi Umar bin Abdul Aziz, dia mengembalikan kegemilangan Bani Umayyah. Umar bin Abdul Aziz 2 tahun setengah dia memerintah, tapi dia berjaya untuk mengubah dunia ini pada zaman pemerintahannya. Apa rahsianya tuan-tuan? Umar bin Abdul Aziz ketika dia menjadi khalifah, orang bawa mai segala kenderaan baru apa semua waktu dia dilantik. Dia kata, Umar bin Abdul Aziz sebut tentang dirinya, dia kata, aku ni ada jiwa tawaqah. Jiwa tawaqah ni, nafsu tawaqah dia apa? Perasaan berasa nak lebih. Aku dulu ni, dia kata, satu ketika aku amat mengharap untuk aku berkahwin dengan sepupuku Fatimah binti Abdul Malik. Fatimah binti Abdul Malik ni anak khalifah. Orang anak khalifah cantik pula. Dia orang ramai harap, aku juga harap. Dan Allah Ta'ala berikan kemudahan kepada aku boleh kahwin dengan Fatimah binti Abdul Malik. Lepas tu aku harap, kalau boleh aku jadi amir, gubernur. Allah Ta'ala tentukan dia boleh jadi amir. Dia jadi gubernur di Madinah. Lepas tu dia kata, summa tamannaitul khilafah. Aku mengharap untuk aku menjadi khalifah. Abdul Malik, pak mentua dia jadi khalifah. Pak mentua dia tu ada anak-anak yang lain, tetapi akhirnya khalifah tu sampai kepada dia. Lawan dia kata, nafsu tawaqah, jiwa aku yang nak kepada kelebihan ini, aku mengharapkan syurga, aku tak perlu benda lain. Bila dia jadi khalifah, dan bila dia jadi khalifah, dia bawa mai semua kenderaan baru, dia tolak. Aku guna kenderaan lama. Balik ke rumah dia himpun semua adik-beradik dia himpun semua ipak dua dia himpun semua, dan termasuk isteri dia Fatimah binti Abdul Malik. Kamu kembalikan harta negara yang kamu ambil. Kamu kembalikan harta negara yang kamu ambil, ataupun dihadiahkan kepada kamu, ataupun kalau kamu tak jadi keluarga khilafah, kamu tak akan dapat. Kalau kamu tak jadi keluarga diraja, kamu tak akan dapat. Kembalikan. Termasuk kepada isteri dia. Dan dia kata kepada isteri dia, aku berikan kepada kamu 2 pilihan. Kamu ambil semua harta itu dan kamu pergi, kita berpisah, ataupun kamu kembalikan dan kita bersama. Isteri dia kata, aku kembalikan dan kita bersama. Ada orang yang kata ada apa nama mai kita ni, tak. Umar bin Abdul Aziz kata, tak. Destinasi kita adalah kematian. Aku perlu memimpin dengan takwa dan sabar.
Aku akan susah dalam hidup, aku perlu sabar. Aku perlu lakukan kerja ini secara bersungguh-sungguh, takwa. Akhirnya, tak apa, dia jalan. 2 tahun setengah selepas itu, tuan-tuan, dia berada di atas hamparan kematian. Dia punya usaha sulit kanan dia, nama Raja' bin Haywah. Raja' bin Haywah ni berkhidmat untuk Umar bin Abdul Aziz ni sejak daripada zaman Madinah sampai dia jadi khalifah. Sejak daripada sebelum tu lama dia duduk dengan dengan Umar bin Abdul Aziz. Dia duduk di atas hamparan kematian. Dia minta semua anak-anak dia, isteri dia Fatimah, Raja' bin Haywah, segala dayang istana ke apa yang ada semua keluar. Dia nak duduk atas firashul maut. Firashul maut. Dia duduk atas firashul maut, atas hamparan kematian saat akhirnya. Dan pada waktu itu Fatimah buka bilik sikit nak dengar apa dia nak kata. Dan dia dengar ungkapan perkataan daripada Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz baca ayat daripada surah Al-Qasas. Tilka darul akhiratu naj'aluha lillazina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Tilka darul akhirah. Ayat ini tuan-tuan persis habis saja Allah Ta'ala cerita tentang cerita Fir'aun yang angkuh itu, Allah Ta'ala bawa main ayat ni. Surah Al-Qasas. Ayat nombor berapa? Cari sendiri. Tilka darul akhirah. Itulah negeri akhirat. Naj'aluha, kami jadikan negeri akhirat itu, kehebatannya, kenikmatannya, lillazina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada, bagi orang yang tidak mau ketinggian di muka bumi dan tidak mau kefasadan di muka bumi. Wal 'aqibatu lil muttaqin, dan akibat kemenangan itu untuk orang yang bertakwa. Tuan-tuan, rupanya ada dalam ayat ini Allah Ta'ala menyebut tentang 2 perkara yang akan merosakkan kerja buat kita. Iaitulah kita buat kerana ego, kerana tinggi diri, uluan, dan kita buat dengan fasad untuk kebaikan kita, tapi kefasadan kepada orang lain. Semata-mata kerana kita fitnah orang lain. Semata-mata kerana kita lengok ke arah lain. Itu bukan orang yang akan mendapat damai hari akhirat. Damai hari akhirat untuk orang yang melaksanakan kerja dengan takwa dan sabar, dan orang yang melakukan dengan penuh kesombongan di muka bumi ini, memerintahkan dan segala amalan yang dibuat dengan penuh kesombongan dan fasad. Kebaikan hanya untuk dia, orang lain ambil segala kefasadan, dia tak peduli untuk generasi dan sebagainya. Allah Ta'ala tutup ayat dengan wal 'aqibatu lil muttaqin. Akibat kemenangan itu adalah untuk orang yang bertakwa. Itulah yang dibaca oleh Umar bin Abdul Aziz daripada ayat suci Al-Quran, dan kita nak sebut demikianlah jalan untuk mencemerlangkan kehidupan seorang insan. Malam ni kita dapat 3 perkara. Yang pertamanya dalam kaedah yang ke-8 adalah makna, erti dan nilai kejujuran. Yang keduanya kita dapat tentang amal kita perlu disertakan dengan takwa dan sabar. Allah akan tetap memberikan kejayaan kepada kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ambil masa panjang sikit pasal esok cuti. Minta maaf banyak tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampun kita bersama. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.